Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulakan majlis ilmu kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi ruang dan peluang, dipanjangkan usia dan dapat lagi kita bertemu pada setiap kali malam Ahad di awal dan akhir bulan untuk kita bincangkan berkaitan dengan surah-surah pilihan, sikit berkaitan dengan tajwidnya dan pengajaran di setiap surah yang kita akan kupaslah sikit-sikit. Okey, yang mana pada malam ini kita akan teruskan berkaitan dengan surah Al-Lail. Surah Al-Lail. Kalau ikut turutan daripada bawah ke atas, baru ni surah Ad-Duha, sekarang ni surah Al-Lail. Al-Lail ni bermaksud malam. Okay, malam. Surah ini adalah surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Mekah sebelum berlakunya peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah dan mempunyai 21 ayat. Okay, pada minggu lepas kita ada satu soalan yang tergantung berkaitan dengan ada seorang imam yang membaca waladdallin. Soalan daripada sahabat kita, tak mari mana ni. Ya tak? So bila saya rujuk, saya cari pun tak jumpa. Tanya dengan, kita pun tanya dengan ustaz-ustaz lain lah, mungkin tak sampai kepada peringkat yang tak ramai sangat kita tanya. So adalah 2-3 orang yang kita tanya tu, dia kata tak pernah dengar hukum tajwid pertemuan di antara dua huruf mat. Tak ada, dia kata. Alif dengan alif, dia tak ada perjumpaan dua tu. Dalam kalimah waladdallin, betul lah waw lam alif, kemudian alif lam dha. Lam yang pertama itu betul huruf mat, wala. Tapi wala itu pun tak dibaca dengan wala, tak dibaca dengan dua harakat, sebab di depan dia ada alif lam syamsiyah. Dan alif yang kita nampak alif lam dha tu, itu bukan alif sebenarnya. Itu adalah hamzah wasal. Ghairil maghdubi alaihim wala ad-dallin. Penggunaan hamzah wasal, tapi kita tak bacalah macam tu. Dia terus sambungkan waladdallin. Dia ada pada tulisan tapi tidak pada bacaan. Sekadar itulah. Kalau ada mana-mana mungkin ahli jemaah yang tahu lebih lagi, kita minta untuk berkongsi. Sama-sama kita berkongsi. Setakat itulah. Pening juga cari-cari tanya, telefon ustaz tu, telefon ustaz ni atau macam mana. Dia kata dia pun tak pernah dengar lagi soalan macam tu. Kak Imam sini tak pernah dengar lagi macam ni. Dia dapat dia kata dia ada dia kata dia dengar di tempat lain. Dia kata dia dengar di tempat lain dan dia tanya kat sini. Kebetulan barangkali ada kelas tajwid. Dengan kita keterbatasan kita, ilmu kita juga, kita nak, kalau boleh ilmu yang ada sikit-sikit ni, kita nak betulkan bacaan kita dalam solat. Kalau soalan tu, kalau yang berat lagu tu, kita pun kena cari. Mungkin sikit lagi lah tu, kita kena belajar lagi.
Kalau yalah macam itulah, dia kadang-kadang ada soalan yang kalau saya tanya kawan tu, dia pendakwah Yadim, dia tanya kadang soalan ni ada yang kita tak perlu layan pun, tapi kita sebagai orang yang menyampaikan, nak tak nak kita kena terima soalan tu. Kalau tak boleh nak jawab terus, kita kajilah dulu untuk bagi jawapan untuk kelas yang seterusnya. Sebab orang akan tertanya-tanya. Kalau tak ada juga jawapan, tak apalah, setakat tu je lah yang boleh dia jawab untuk hari ni. Kalau ada jumpa lagi jawapan yang lain, kita akan maklumkan. Okey, Al-Lail yang bermaksud malam. Surah ni Allah banyak bagi perbandingan. Allah banyak bagi dia di antara surah-surah yang dimulakan dengan ayat-ayat yang ada wawul qasam, huruf waw yang bermaksud sumpah. Allah bersumpah dengan sesuatu. Okey, kita baca ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Okey, wal-laili idza yaghsha. Jangan terlampau keras. Yaghsha. Jangan tekan terlampau keras. Yaghsha. Kalau kita mengaji dengan Tok Guru Kampung dulu, dia kata sebut huruf ri ni sama macam kita tebang dahan pokok. Bunyi prok tong baru jatuh, dia kata. Bunyi macam tu. Mardu yaghsha. Jangan terlalu lembut dan jangan terlalu kita tekan hingga jadi keluar yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Sebab za tu dah lembut, mudah bagi kita untuk sebut huruf ri tu dengan lembut. Okey, alif lam syamsiah, wal-laili. Kemudian idza, zal yang berbaris di atas, kemudian ada huruf mad, ma asli dipanjangkan bacaan sekadar 2 harakat. Ma asli ni dia panggil juga sebagai mat tabi'i kerana tabiat orang Arab, dia baca dengan kadar 2 harakat. Dia jadi mat yang dipanjangkan pembacaan 2 harakat tu mengikut tabiat pembacaan orang Arab. Sama macam kes tadi juga, waladdallin, orang Arab baca macam tu. Dia diturunkan wahyu tu kepada Nabi Muhammad yang berbahasa Arab, dan lidah Arab ni disebut macam tu. Kita pun ikutlah bacaan kita secara macam mana orang Arab sebut. Okey, yaghsha, sya belakang tu adalah ma asli. Okey, wal-laili, demi waktu malam. Wal-laili idza, apabila, yaghsha, ia menutupi. Demi waktu malam ia menutupi. Tutup apa? Malam ni dia tutup waktu siang. Okey, ayat ni bila Allah sebut sesuatu malam, contohnya kat sini malam, dia nak tunjuk kehebatan dia, dia nak tunjuk kebesaran dia. Allah ni dia nak jadikan malam tanpa ada kos apa-apa. Kalau kita waktu siang hari kita nak jadikan satu tempat tu gelap, kena ada dinding, kena ada yang boleh menutupi. Macam beli kereta cerah, salah JPJ pun salah lah 100% buat tinted. Nak bagi gelap, tak nak bagi panas, ada kos dia. Tinted promosi RM40 4 pintu, belakang depan dia cas balik banyak pula, pada 200-300 kan. Itu manusia dia ada kos. Tapi Allah ni dia jadi malam senang je, kun fayakun. Allah nak tunjukkan kebesaran dia. Okey, dan Al-Lail ni juga
mengikut dalam tafsir, dia kata perkara yang baik bagi orang beriman, al-lail ni di samping daripada masa kita berehat, malam tu waktu kita berehat, antara lainnya juga Allah suruh kita beribadat di waktu malam. Sebab tu selepas turunnya Iqra, wahyu yang kedua, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang yang berselimut, bangunlah. Allah suruh bangun, Allah suruh Nabi bangun. Dan bila suruh Nabi, maksudnya kita yang berpegang pada Al-Quran pun atas suruhan yang sama. Okey. Ayat yang kedua, wan nahari idza tajalla, wan nahar. Okey, wan nahar. Okey, alif lam syamsiah tidak disebut dalam bacaan. Kemudian nun, tak tulis tu situ. Nun bersabdu, wajibul gunnah, tertinggal lah tu. Wan nahar, nun bersabdu tu wajibul gunnah, terus kepada ha tu. Okey, ha ma asli, nun tu wajib dengung, wan nahar. Okey. Kemudian ri, ra berbaris di bawah, ra nipis. Wan nahari, idza huruf zal berbaris di atas, selepasnya ada huruf ma asli, dan tajalla, la belakang tu ma asli. Kedua-dua tu dibaca dengan kadar 2 harakat. Okey. Wan nahar, dan demi siang, idza tajalla, apabila ia menerangi. Okey. Tengok tadi Allah sebut malam, lepas tu Allah sebut siang. Dia banyak, surah ni banyak perbandingan. Okey, demi siang apabila ia menerangi. Siang ni juga, berlakunya siang dan malam itu adalah Allah nak tunjuk kepada kita bahawasanya dia ni sangat hebat, nak tunjuk kebesaran dan kehebatan dia. Okay, dan waktu siang juga menjadi rahmat kepada kita manusia untuk mencari rezeki. Bayangkan kalau kita malam sahaja, dalam keadaan kita nak bekerja, berapa kos yang negara kena tanggung untuk kos elektrik. 24 jam kena pasang lampu. Untuk memudahkan manusia ni mudah buat kerja. Kenapa Allah mulakan al-lail dulu, ayat pertama, dan ayat yang kedua an-nahar? Satu lagi, kajian dia adalah kerana bermulanya hari kita ni adalah apabila bermulanya waktu malam. Dalam Islam bertukar tarikh itu masuk waktu maghrib. Okay? Kalau Masihi pun bermula 12.30 malam. Bermula hari baru adalah pada waktu malam. Sebab tu Allah mulakan al-lail tu dahulu, baru an-nahar. Okay. Kemudian ayat yang ketiga, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Okey. Sekali lagi jumpa wa ma. Okey, wa ma khalaqa. Boleh dah berlatih. Baru ni tutup hidung sebut waba, waba. Kalau tak boleh sebut wama, dia jadi kembang, dia tolak tangan kita ni. Maksudnya ma tu tak betul lah tu. Jadi ma Melayu lah. Tak jadi ma Arab. Okey, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Wa ma tu ma asli, ma huruf mim berbaris di atas, kemudian ada alif huruf mat. Kemudian az-zakara alif lam syamsiah, ada alif lam, kemudian huruf selepas alif lam tu ada tanda sabdu. Kemudian zakara ra tebal, wal unsa, al unsa tu ada alif lam juga, alif lam qamariyah, alif lam yang dibaca lam dia.
Kemudian al-unsa. Unsa. Ada nun mati, tak ada tanda mati. Nun tu mati tapi tak ada tanda mati. Nun sakinah yang tiada tanda mati. Kemudian bertemu dengan huruf sa. Ikhfa hakiki. Dengung dan masukkan bunyi huruf sa. Separuh daripada bunyi huruf sa tu dah masuk dah semasa kita dengung. Wal unsa. Wal unsa. Okey. Dan sa tu dia akan jadi mat asli, dua harakat ketika kita baca dengan berhenti. Kita berhentikan bacaan. Tapi kalau kita nak sambung, dia jadi mat jaiz, 4 ataupun 5 harakat. Kerana di ayat yang lain, ayat yang selepas dia ada hamzah. Okey. Itu kalau kita baca sambung. Kalau wakaf sekadar 2 harakat sahaja. Okey, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Ini ada juga 2 perlawanan. Dan wa ma khalaqa, dia telah ciptakan az-zakara, lelaki, wal unsa, dan perempuan. Allah menciptakan lelaki dan perempuan dengan cara yang sama, tetapi berlainan rupa paras yang pelbagai. Maksudnya asal kita ni daripada persenyawaan Aimani. Tapi bukan nak tunjuk Aimani tu hebat sehingga menjadi terjadinya manusia, tapi nak tunjukkan Allah tu yang hebat. Okey. Bukan kerana Aimani tu, tapi kerana nak tunjukkan Allah tu hebat. Dia boleh cipta lelaki dan dia boleh cipta perempuan, dan dengan pelbagai bentuk dan rupa. Kalau kita semua muka macam Pak Long, jenuh tu Pak Long ni tak? Tak, tukar habis. Dia cipta rupa paras yang berlainan. Kalau kata kembar, muka dia sebiji, tak tahu nak cari beza kat mana. Tamprin ada. Tamprin tetap berbeza. Sehingga kan teknologi sekarang guna QR code, ambil daripada kehebatan kita punya cap jari. Barulah teknologi manusia ni buat QR code. Hantar QR code ni masuk dekat orang ni. Sekarang ada QR Pay pula. Sikit lagi kita semua tak pegang cash dekat tangan. Semua pakai handset, pakai telefon je. Tapi kalau QR Pay nak bayar dekat Pak Long, sampai kat Pak Long je lah. Tak sampai dah kat orang lain. Sebab dia tak sama. Sama macam kita. Sebab tu kalau dalam jenayah ke apa ke semua, 10-10 je tak? Orang buat jenayah tak? Jari 10. Sebab dia takkan sama. Mungkin satu orang boleh tipu, tapi kalau 10 nak tipu macam mana? Lain-lain urat dia ni. Okey. Dan Allah sebut az-zakar dulu. Wa ma khalaqadz zakara wal unsa. Allah sebut lelaki dahulu baru perempuan, kerana asal usulnya adalah lelaki yang diciptakan dulu baru diciptakan perempuan. Itulah sedikit daripada ayat ni. Kemudian ayat yang keempat, inna sa'yakum lasyatta. Okay, inna inna yakum lasyatta. Inna okay, inna tu adalah wajibul gunnah, wajib dengung ke 2 harakat. Inna sa'yakum lasyatta. Kum, mi mati, ada tanda mati, tak boleh dengung sebab dia ada tanda. Cara nak kenal dia, mi mati yang ada tanda mati, tak boleh dengung.
Kita tak kenal hukum, nama dia hukum apa pun tak apa. Dan sekadar kita sebut ni untuk tahu je. Kalau tak ingat pun tak apa, janji baca betul. Ingat kalau ada mi mati, ada tanda mati, bacaan jangan dengur. Mi mati bertemu dengan huruf lam, izhar syafawi, menyatakan bacaan. Kum la syatta, tutup mulut terus sebut. Okey. Kalau dengung ni memang bunyi dia sedap, tapi salah lah daripada sudut ayat ni, sebab huruf mim tu ada tanda mati. Inna sa'yakum la syatta. Sedap tarik lah. Tapi salah. Inna sa'yakum la syatta. Okey. Sa'yakum la syatta. Ada orang dia bertukar sebab sin dengan shin dekat-dekat. Inna sa'yakum la syatta. Kalau inna sa'yakum la satta. Kenapa biasa dua tu? Inna sa'yakum la syatta. Okay? La syatta, ta tu adalah mat asli, panjang 2 harakat sebelum berhenti. Inna sa'yakum la syatta, sesungguhnya. Inna, sesungguhnya. Sa'yakum, usaha kamu ataupun kerja kamu, la syatta, pastinya pelbagai ataupun pastinya berbeza-beza. Maksud kat sini, jelas Allah nak katakan manusia tu pekerjaan dia yang pelbagai, bukan kerja cikgu semua. Ada orang kerja tu, ada orang kerja orang bidang tu, orang bidang ni. Doktor, kadang tak ramai doktor yang boleh buat kerja komen. Doktor lagi, baki kereta lagi, tak ada. Dia pelbagai, khusus, jelas. Okey. Amalan kita ni ataupun kerja kita ni sudah jelas. Maksud yang lain, amalan ataupun setiap pekerjaan manusia tu jelas baik dan buruk dia. Itu maksud inna sa'yakum la syatta. Allah nak cakap setiap pekerjaan manusia secara zahirnya manusia itu sendiri dah tahu sama ada apa yang dia buat ni betul ataupun apa yang dia buat tu salah. Sekarang trending, tanya soalan apa-apa, kalau tanya pelajar, kalau dekat sekolah lah, sebab apa benda ni? Sebab boleh, ustaz. Sekarang kalau ikut Facebook ke TikTok ke, adalah sebab boleh. Saya pun tak faham juga macam mana. Tanya apa-apa sampai dalam periksa pun, mengapakah ni soalan, dia tulis jawapan dia sebab boleh. Pengaruh TikTok ni kadang-kadang sakit hati juga kita. Sebab boleh, ustaz. Dia jawab macam tu je. Lepas tu hujung sekali lukis bunga. Ingat dapat A lah, lukis bunga cantik-cantik. Teknologi yang, sebab tu sekarang kalau dulu kita belajar dengan cara papan hitam. Kalau awal lagi bawa papan hitam sendiri tak? Tulis sapu. Lepas tu ada teknologi papan hitam, ada teknologi buku pula warna kuning-kuning macam tu. Bukan kertas putih lagi. Zaman berubah. Lepas guna papan hitam, guna papan putih pula. Sekarang cikgu kat sekolah pun jarang dah menulis. Semua pakai komputer. Kalau sekolah yang cukup alat dia lah. Sama juga proses pembelajaran murid. Bila berlakunya PKP, pelajar didedahkan dengan pembelajaran secara online. Zoom, Google Meet. Kita pun pernah dulu buat tahlil menerusi Google Meet dan sebagainya, baca Yasin dan sebagainya. Kita belajar juga benda tu. Lepas tu timbul YouTube. Budak sekarang boring, tak layan YouTube, dia layan TikTok. Semua nak cepat sekarang ni. Itu yang kadang-kadang ilmu yang pergi tu tak sempat semua penjelasan diberitahu, dia orang terus hukum. Sebab ambil shot, ambil video pendek-pendek, oh macam ni hukum dia. Kalau berkaitan dengan
apa-apalah agama ke, lagi bahaya. Sebab terlampau pendek. Tapi penggunaannya kita lah. Apa tadi? Inna sa'yakum la syatta. Kerja kita, apa yang kita buat, zahirnya kita tahu betul ataupun salah. Okey, ayat yang kelima. Fa amma man a'ta wattaqa. Fa amma wajibul gunnah, mim bersabdu. Kemudian ma asli, huruf mim, ada huruf selepas dia alif, huruf mad, kemudian mim tu berbaris di atas, ma asli. Man a'ta, nun mati. Tengok nun mati ada tanda mati. Petanda bacaan tu tak boleh dengung. Nun mati bertemu dengan hamzah. Man a'ta. Okey, izhar halqi, man a'ta. Okey, ta ma asli, wattaqa pun ma asli. Dua harakat. Okey, ada wajibul gunnah dan ada wajibul gunnah, ma asli dan izhar halqi dalam ayat ni. Okey, izhar halqi menzahirkan bacaan. Fa amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang memberikan harta ke jalan Allah dan bertakwa. Dia kena sambung cerita di ayat yang ke-6. Wa saddaqa bil husna. Okey, wa saddaqa bil husna. Ayat ni dia ada dua je, iaitu alif lam qamariyah, kemudian na dekat hujung tu ma asli. Okay, ayat yang kelima tadi, maka barang siapa memberikan ataupun membelanjakan barang ataupun harta di jalan Allah dan bertakwa. Yang keenam pula, dan mengakui dengan yakin adanya pahala yang terbaik, iaitu syurga. Al-husna ni wasaddaqa bil husna. Ada ulama tafsir yang mendefinisikan ataupun mentakrifkan husna itu, al-husna itu adalah nama syurga. So ayat dia kata siapa yang belanjakan harta, suka bersedekah dan bertakwa, maka baginya adalah ganjaran yang baik. Al-husna, hasan, baik. Okay, al-husna ni balasan yang baik. Balasan yang baik, tak ada benda lain lah, memang syurga lah kita nak kan. Okay, dua ayat ni, ayat 5 dan ayat 6 adalah berkaitan dengan kebaikan bersedekah. Kalau kita baca sirah Abu Bakar, Khadijah, Abdul Rahman bin Auf, kita kenal mereka ni sebagai orang yang kaya. Tapi sebenarnya mereka bukan kaya, tapi suka memberi. Okay? Suka memberi. Abu Bakar, sehingga ayah kepada Abu Bakar ni tanya, wahai Abu Bakar, kenapa kamu ni suka sangat tolong orang-orang susah? Yang mana orang susah tu tak boleh pun nak bantu kamu nanti. Kalau kamu juga susah, macam mana dia orang nak bantu, sedangkan dia orang sendiri susah? Tapi sifat Abu Bakar ni, dia nakkan sifat takwa dia tu, sehingga kan dia tak harap pada bantuan manusia, tapi dia hanya harap kepada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila dia hijrah ke Madinah, ada satu tahap bila berlakunya peperangan, Saidina Umar tanya, wahai Abu Bakar, apa lagi yang tinggal kepada kamu? Abu Bakar pun counter balik, engkau Umar ada apa?
aku sedekahkan separuh, tinggalkan separuh kepada keluarga aku. Kau pula Abu Bakar kata, aku serahkan semuanya, tak tinggal satu sen pun, kerana aku percaya yang Allah tu ada. Tu sifat Abu Bakar, dia suka memberi. Khadijah bukan orang yang kaya, tapi dia suka menolong, dia suka memberi. Sehingga kan apa yang dia bagi kepada Rasulullah di saat dia nak wafat, dia kata, wahai Rasulullah, cukup ke apa yang telah aku belanjakan harta aku ke jalan Allah? Kalau tak cukup lagi, kalau aku mati nanti, bila dah lama aku mati, kau tak cukup pembelanjaan untuk ke jalan Allah ni, kau galilah kubur aku, ambillah tulang belulang aku dan kau jual lah, dan ambillah tu hasil jualan itu dan sedekahkan ke jalan Allah. Tu Khadijah, isteri Nabi. Okay? Susah. Ni bukan kata orang yang menyampaikan ni pun macam saya pun sedap kata kau ada ajar orang suruh sedekah. Kita sendiri pun kadang-kadang pusing. Jadi risau, kalau aku bagi aku pula tak cukup. Duit hak sikit dah, bagi kat orang pula. Nak makan apa? Sebab benda tu susah. Tu Allah selalu cakap berkaitan dengan ayat yang terang-terang berkaitan dengan sedekah pun Allah bagi tahu, ayat yang di sebalik sesuatu perkataan yang ada berkaitan dengan sedekah pun Allah bagi tahu. Tengok pada ayat ni tak sebut pun berkaitan dengan sedekah. Tapi maksud dia tu di sebalik ayat ni adalah berkaitan dengan sedekah. Siapa yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dan dia pula seorang yang bertakwa, maka ganjarannya adalah ganjaran yang terbaik, al-husna. Okey. Ayat yang ketujuh, fasanuyassiruhu lil yusra. Okey, fasanuyassiruhu. Okey, dekat huruf ra dah baru ada hukum. Ra berbaris depan, ra dibaca dengan tebal. Kemudian hu ada waw kecil tu. Okey, maksilah qasirah. Maksilah ni adalah mak gantian. Ya, maksilah qasirah. Bukan mak gantian. Dia maksilah ni dia terjadi, kalau gantian tu mak badal, maksilah qasirah. Okey, dia ada waw tu, waw kecil tu dibaca dengan dua harakat kerana hu. Perkataan hu tu kata ganti nama. Kalau dalam bahasa Arab, ad-dhamair, perkataan hu tu adalah kata ganti nama. Setiap kata ganti nama kena baca dengan panjang. Cuma bezanya dia ada maksilah qasirah dan dia ada satu lagi maksilah tawilah. Qasirah ni dua harakat pendek, sebab selepas huruf ha bulat tu dia tak ada huruf hamzah. Kalau dia jumpa dengan huruf hamzah, dia akan jadi tawilah. Okey, dalam ayat ni selepas huruf ha adalah huruf lam. So dia ada waw kecil. Biasanya dia ada waw kecil. Kalau tawilah dia ada waw kecil dan dia ada tanda panjang di atas waw kecil tu. Okey. Kemudian lil yusra. Lil yusra, lam yang mati izhar mutlak. Lil, mutlakkan kematian lam. Lil yusra. Maksud mutlak ni kita tak boleh nak main pada ayat tu. Lil yusra, tak boleh lila. Lil yusra. Okey. Yusra, ra tu adalah ra tebal dan dibaca dengan mat asli dua harakat. Okey, seterusnya ayat ni ayat yang ke-7. Maka kami akan mudahkan baginya jalan untuk menuju kemudahan. Okey, siapa yang membelanjakan harta kepada jalan Allah,
Kemudian aku akan bagi kepada dia perkara balasan untuk dia tu adalah al-husna, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan tadi. Tiga perkara ni berangkai. Mula-mula kita buat baik, Allah kata balasan kalau buat baik macam mana, dan Allah akan tolong pula untuk kita menuju kepada kebahagiaan tu. Okey. Tadi A'ta, yang ni lawan dia. Wa amma man bakhila wastaghna. Okey, dua kali dengung tutup mulut kat sini. Wa amma man bakhi. Iklak pun tutup mulut ya. Man bakhi. Okey, wa amma wajibul gunnah. Ma tu, alif tu ma asli. Man bakhila. Okey, yang ni nun mati, tak ada tanda mati tapi ada huruf mim kat atas. Itu petanda iklak. Nun mati ada mim, dengung. Man bakhila wastaghna. Okey? Iklak. Dia ada dah tanda-tanda tertentu dah macam mana kita nak kenal bacaan dengung ataupun tidak, tak dengung. Kalau tanwin pun sama. Kalau iklak ni dia ada baris atas, dua baris atas dia ada mim. Kalau baris depan pun dia baris depan, lepas tu dia ada mim. Itu petanda kepada bacaan iklak. Wa amma man bakhila, dan adapun man bakhila, sesiapa yang bakhil, yang kedekut, wastaghna, dan rasa cukup. Okey, cukup bermaksud tidak perlukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, tak perlu kepada pertolongan orang lain, dan tak perlu juga bagi kepada orang lain. Itu maksud wastaghna, merasa cukup. Okey, wa kadzdzaba bil husna. Okay, bil husna, alif lam qamariyah, kemudian na tu adalah mat asli. Okay, serta mendustakan apa yang terbaik tadi. Allah dah janji Allah nak bagi yang terbaik, lalu dia dustakan. Dia tak percaya yang Allah akan tolong dia. Okay, tak percaya kepada janji Allah. Fasanuyassiruhu lil usra. Okey. Fasanuyassiruhu, ra berbaris depan, ra dibaca tebal. Kemudian sekali lagi kita jumpa dengan maksilah qasirah. Fasanuyassiruhu, ada waw kecil, maksilah qasirah, izhar mutlak, huruf lam mati, izhar mutlak. Yusra, usra, ra tu adalah ra tebal dan dibaca dengan ma asli, dipanjangkan dua harakat. Okey. Ayat yang ke-10, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesusahan. Okey. Maksudnya Allah nak cakap kat sini, nak buat baik tu mudah dan nak buat jahat tu susah. Cuma bila kita kedekut, semua maksiat yang lain senang untuk kita buat. Yang buruk akan menjadi mudah. Peringatan Allah kat sini, bila kita kedekut ni banyak lagi maksiat-maksiat yang lain kita akan jadi mudah untuk buat. Okey? Kita kedekut, Allah dah janji macam-macam. Bacalah Al-Quran, belajarlah Al-Quran, tadabburlah Al-Quran.
Tapi masa kita dengan FB lagi banyak, masa dengan TikTok lagi banyak daripada masa dengan Al-Quran. Okey. Kat sini Allah bagi perbandingan. Banyak perbandingannya. Malam, siang, kemudian ada lelaki dan perempuan. Semua tu nak menunjukkan kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah kata orang yang suka memberi, lawan dengan orang yang suka memberi ni, Allah bagi tahu pula sifat orang yang kedekut. Okey, dan kedua-duanya kalau kita nak buat baik, Allah akan tolong kita untuk sampai kepada kebahagiaan. Kalau kita suka buat perkara yang tak baik, maksiat, Allah akan mudahkan juga untuk perkara balasan dia kepada perkara kesusahan. Okey, saya rasa sekadar tu saja untuk minggu ni. Boleh sambung lagi? Boleh Okey, sambung 2-3 ayat lagi. Okey, ayat yang ke-11. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Okey. Ma asli, yughni, ma asli ni tu anhu. Wa ma yughni anhu maluhu. Anhu izhar halki, nun mati ada tanda mati. Okey. Maluhu, ma tu ma asli, luhu maksilah tawilah. Ya, tengok huruf ha, kata ganti nama. Selepas huruf ha tu ada hamzah baris bawah. Okey, maksilah tawilah ni dia berlaku apabila ada perkataan dhamir hu, kemudian dia jumpa dengan hamzah, dia dipanggil tawilah. Kalau dia jumpa dengan huruf selain daripada hamzah, dia akan jadi maksilah qasirah. Okey. Idza ma asli taradda. Ra tu ra tebal, dal da ma asli ketika waqaf, dan mak jaiz sekiranya baca sambung. Nak berhenti taradda ayat 11 ni, kalau berhenti 2 harakat, kalau sambung jadi 4 ataupun 5 harakat. Okey. Wa ma yughni, wa ma dan tidaklah, yughni mencukupkan, anhu ni mencukupkannya, maluhu hartanya, idza taradda apabila dia celaka ataupun apabila dia diazab. Maksudnya harta tadi tu, orang yang kedekut tadi tu, Allah kata dan hartanya tidak berguna baginya apabila dia telah binasa. Sebab dekat kedekut nak bagi zakat, nak bagi sedekah ke orang, tak boleh. Tak nak bagi sedekah. Okay? Allah kata wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Harta tu tak guna 1 sen pun apabila dia telah binasa. Binasa kat sini satunya diazab. Ada juga taradda kat sini apabila mati. Kumpul harta mati. Ada guna lagi ke? Tanam sekali dengan duit-duit, dengan harta-harta. Tak juga. So, ayat ni nak kata kenapa kita perlu untuk kedekut, sedangkan harta yang kita ada tu tak ada apa-apa keistimewaan pun apabila kita dah taradda. Okey. Taradda. Okey, ayat 12. Inna alaina lal huda.
Okey, inna alaina, in tu nun bersabdu, huruf nun bersabdu, wajibul gunnah. Alaina ma asli, lal huda, lal izhar mutlak, kemudian dal, dal pula, huda, da tu adalah ma asli. Okey, maksud dia inna alaina lal huda, sesungguhnya ke atas kami pasti petunjuk. Inna alaina, kami itu maksudnya Allah, pasti petunjuk. Lal huda, sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Allah nak kata Allah tu pemilik kepada petunjuk. Tugas kita kena cari petunjuk. Carilah hidayah Allah. Okay? Ayat Al-Quran dalam satu surah ni dia ada kaitan antara satu ayat dengan ayat lain. Allah mulakan perkataan malam tadi untuk kita bangun, walaupun malam tu untuk berehat, tapi bahagikan masa malam untuk kita bangun supaya mencapai ayat yang ke-12 ni. Inna alaina lal huda. Okay? Inna alaina lal huda. Allah tu pemunya kepada petunjuk. Petunjuk tu milik Allah. Hidayah tu milik Allah. Tapi kita nak sampai macam mana? Kita yang kena cari, kena usaha untuk mencari petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, dia ada ayat sampai 21 ayat. Saya rasa kita berhenti sampai sini dulu untuk kali ni. Kita sambung ayat yang seterusnya, ayat 13 hingga ayat yang ke-21 tu. Hujung bulan ni lah, tak silap pada 22 hari bulan ke. Minggu keempat, hari Ahad. InsyaAllah kalau ada panjang umur boleh jumpa lagi. Okey? Ada soalan sebelum kita ni? Okey, insya-Allah kita baca doa sikit. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.